Kita pasang poster, Sekejap, foto. Ikat. Apa? Ketua cawangan 3C sedang pasang poster. Poster calon parlimen Dr. Zamri Kadir P074, calon anak muda, sahabat kita ni. Apa tu? Ubat Rafiq calon N51 Pasir Panjang, ketua pemuda UMNO Lumut, antara orang muda yang terpilih sebagai calon. Jadi kita kena pastikan calon orang muda menang di Dun Pasir Panjang. Kita harap pengundi-pengundi Pasir Panjang mengundilah kepada saudara Haji Rafiq bin Muhammad lah. Ini dia Haji Rafiq inilah ketua pemuda UMNO Lumut antara orang muda yang terpilih oleh parti untuk dicalonkan di Dun Pasir Panjang. Jadi harapan seluruh ahli UMNO Lumut, ahli Barisan Nasional Lumut, semoga pengundi-pengundi memilih saudara Rafiq di Dun Pasir Panjang. Kita nak orang muda, idea baru, tenaga banyak, rajin buat kerja. Umur beliau baru 37 tahun. Dia muda sikit pada saya lah. Saya 42, dia 37. Ni sahabat saya lah. Jadi pastikanlah kita menangkan saudara Rafiq di Dun N51 Pasir Panjang. Kita nak orang muda menang. Yang ni tak kenalkan pun orang dah kenal lah. Sesuara Agung Barisan Nasional, Saudara Datuk Seri Zamri Abdul Kadir P074. Harapan kita pengundi-pengundi Barisan Nasional Lumut, kita undilah kepada Dr. Zamri Kadir. Kau tengok kepada kedudukan jawatan beliau dalam Barisan Nasional, kita yakin beliau akan jadi menteri penuh. Kementerian apa, wallahualam, kita tak tahulah. Tapi kebiasaannya SUBN ni akan jadi menteri penuh lah. Dan semoga beliau jadi menteri penuh lah. Boleh bawa pembangunan dan perubahan di kawasan Parlimen Lumut. Disebut Parlimen Lumut ni, orang sepikir Lumut tu kecil kan. Lumut besar. Parlimen Lumut ni daripada Lumut, Pangkor, Pasir Panjang, Manjung, Astaka, semua tu dalam kawasan Parlimen Lumut. Jadi pastikan kita menangkan saudara Zamri Kadir, saudara Zaman di Pangkor, dan saudara Rafiq untuk Dun Pasir Panjang. Kita buang yang keruh, ambil yang jernih, pilihlah calon-calon Barisan Nasional. Saya dah berulang kali lah menjelaskan kenapa kita kena mengundi Barisan Nasional. Kita jangan fikirlah dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan yang puak-puak pakatan dan perikatan buat kepada kita. Kita macam ni, kita nak pilih mana-mana gabungan pun, kita rujuk kepada manifesto gabungan-gabungan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita kena rujuk track record gabungan-gabungan tersebut. Contohnya, kalau kita tengok manifesto Pakatan Harapan, nampak bagus manifesto dia, tapi kita kena semak track record dia. Jadi kalau kita semak track record dia, 22 bulan mereka gagal menunaikan janji-janji yang mereka janjikan kepada kita. Bermakna janji Pakatan Harapan, janji yang kita tidak boleh percayai. Mana kedudukan kita ni bukan was-was lagi. Kita dah ada pengalaman kena tipu. Jadi kalau kita percaya kepada manifesto PH, bermakna kita akan ditipu kali kedua. Okey. Kalau kita tengok pula manifesto Perikatan Nasional. Okey. Perikatan Nasional ni gabungan yang baru, track record dia 17 bulan yang gagal.
Mungkin ada juga yang akan mengundi Perikatan Nasional sebab dalam tu ada parti PAS. Cuma sebelum anda nak percaya manifesto PN, nak percaya berjanji-janji PN, kita kena ingat dalam Perikatan Nasional ada parti penipu, iaitu Bersatu, yang sebahagian daripada Pakatan Harapan yang mengetuai Pakatan Harapan ketika menjadi kerajaan 22 bulan. Mana dalam PN ada parti penipu. Dalam PN juga ada parti yang kena tipu, iaitu PAS. PAS dah kena tipu dengan Bersatu, sebab tu PAS meninggalkan muafakat dan bersama dengan penipu yang bernama Bersatu. Jadi hari ini, kalau parti PAS pun kena tipu dengan Bersatu, bermakna kalau kita undi Perikatan Nasional, itu akan bermaksud kita akan kena tipu juga. Okey. Jadi janji yang ketiga adalah janji Barisan Nasional. Okey. Janji Barisan Nasional kita sebut sebagai padu lancar. P bermaksud apa P? Perancangan. A apa A? A apa A? Padu. Cari A apa? Perancangan amal. D dan U usaha. Maksudnya padu tu membawa maksud perancangan amal dan usaha Barisan Nasional. Dia ada 99 janji. Tapi saya akan ceritakan janji yang 10 dulu. Okay, yang 10 tu memang janji yang terpaling padu. Dan janji yang lagi 89 juga janji yang sangat padu. Cuma kalau saya terangkan satu persatu tu mungkin ambil masa yang panjang. Jadi kebiasaan live saya di TikTok, video pendek di TikTok atau di Facebook, saya akan menceritakan perkara 1 sampai perkara 10. Dan yang paling win untuk kita undi BN ni adalah perkara 1 tu, yang mana ada ABI. ABI maksud kerajaan BN akan menambah cash money kepada keluarga yang pendapatannya di bawah RM2,208. Okey. Keluarga yang pendapatan dia di bawah RM2,208 kita panggil keluarga miskin tegar atau miskin mutlak kerana pendapatan mereka di bawah garisan kemiskinan. Di formula yang BN buat, itu formula padu ni, padu nombor 1 ni, yang mana contohnya kalau keluarga Encik Kamal contohnya. Keluarga Encik Kamal satu orang je bekerja, iaitu suami kepada Cik Kamal bekerja, anak dia ada 5, ada isteri 1 serumah. Cik Kamal ni pekerjaan dia pengawal keselamatan. Jadi pendapatannya sebulan RM1,500. Okey. Jadi kerajaan BN akan top up sebanyak RM708 untuk menjadikan pendapatan sisi keluarga Encik Kamal RM2,208. Okey. Dan tiap-tiap bulan kerajaan akan bagi RM708 tambahan untuk keluarga Encik Kamal. Sama juga dengan keluarga Cik Kiah. Makcik Kiah. Makcik Kiah ni jual nasi lemak. Pendapatan dia juga RM1,500. Kerajaan akan top up RM708 tiap-tiap bulan kepada keluarga Cik Kiah. Sama juga dengan Cik Razak. Okay, Cik Razak pendapatan dia sisi keluarga RM1,800. Jadi Barisan Nasional Kerajaan akan top up RM408 kepada keluarga Cik Razak. Bukan itu saja tuan-tuan. Malah anak-anak keluarga Cik Razak, Cik Kamal, anak-anak mereka akan dapat pendidikan yang F4C, yang mana mereka tak perlu bayar yuran pengajian mereka di universiti. Ini kehebatannya padu yang nombor 1 tu. Banyak lagi tuan-tuan. Tidak dilupakan juga kumpulan medium. Medium ni bermaksud kumpulan yang pendapatan dia stable, RM5,000 ke atas. Okey, kumpulan stable ni yang pendapatan tahunan dia dalam lingkungan RM50,000 ke RM100,000 setahun, mereka akan dapat pengecualian cukai sebanyak 2%. Tapi kalau tuan-tuan, pendapatan tuan-tuan sisi keluarga sebulan RM20,000, tuan bukan lagi kumpulan M, tuan kumpulan top.
Top ni kumpulan yang pendapatan sisi keluarga solid. Solid molid padu lah. Tu cerita tuan-tuan. Ni. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, barisan padu juga tidak melupakan kepada kaum wanita. Tanpa wanita, siapalah kita, saudara? Tanpa wanita, kita pun tak lahir dunia, tuan-tuan. Tanpa wanita, Barisan Nasional tak boleh menang pilihan raya, tuan-tuan. Mana wanita ni penggerak kepada sebuah perjuangan. Malah syurga kita pun di bawah tapak kaki seorang wanita, iaitu mak kita, ibu kita, mak kita. Jadi, janji padu 3 Barisan Nasional ni kepada wanita yang dulunya bekerja tetapi telah berhenti bekerja, dan sekiranya mereka kembali bekerja, mereka mendapat pelepasan cukai pendapatan 100%. Makna dalam tempoh 5 tahun tu mereka tak perlu bayar apa-apa cukai pendapatan. Gaji mereka RM20,000 ke, RM30,000 ke, mereka mendapat pelepasan cukai pendapatan selama 5 tahun. Maknanya Barisan Nasional Padu 3 menjaga wanita dan menghargai pengorbanan wanita. Buat kata patah, tangan yang menghayun buayan boleh menggoncangkan dunia. Okay, tuan-tuan. Itu saya sikit. Terusnya, tuan-tuan, yang keempat, apa janji yang keempat? Yang keempat tu pasal internet. Semua orang tahu dah. Tapi janji yang antara yang padu, budak-budak sekolah tak perlu lagi bawa buku teks pergi sekolah. Yang mana apa tu, buku teks akan dimangsuhkan dan akan digantikan dengan komputer riba. Jadi semua pelajar-pelajar dari keluarga B40 akan mendapat komputer riba secara percuma. Wow, percuma. Bermakna lepas ni anak-anak kita tak perlu lagi nak mengangkat beg yang berat. Tak perlu lagi orang kata tak perlu angkat beg berat lagi lah. Jadi kesihatan anak-anak kita ni lebih baik. Takkan berlakulah kerosakan bertulang dan sebagainya. Dapat komputer riba free lagi. Alhamdulillah. Itulah hebatnya padu kepada pelajar-pelajar sekolah. Ada lagi. Antara padu lain lah padu pendidikan. Yang mana individu dari kumpulan keluarga B40 kalau melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi tidak dikenakan sebarang yuran, free of charge. Padu dah. Padulah. Pedagang kawan yang dapat first degree tu, alhamdulillah lah, anda dapat pendidikan percuma. Saya dulu belajar zaman PH, saya kena bayar berpuluh-puluh ribu untuk dapatkan sekeping sijil daripada sebuah universiti. Sampai sekarang ni pun saya belum bayar habis lagi saya punya yuran pengajian saya. Dah habis belajar dah dekat setahun lebih. Dan saya tak dapat pergi konvo sebab yuran saya sangkut. Saya tak layak untuk pergi ke convocation. Tapi tak apa. Yang penting saya tamat belajar. Dan kita ke depan hari, golongan B belajar percuma, boleh pergi konvo. Dan itu satu kebanggaan lah kepada perjuangan kita lah. Okey, tuan. Seterusnya lagi, banyak lagi lah. Banyak lagi contohnya bagi pekerja-pekerja dalam gig ekonomi. Okay, gig ekonomi ni very important. Sebab sekarang ni banyak orang muda yang bekerja dalam gig ekonomi. Ramai juga yang menjadikan gig ekonomi sebagai part time. Contoh gig ekonomi ni kita ambil e-hailing. E-hailing, contoh MyCar, MyGrab dan macam-macam company lagi lah. Yang mana kerajaan akan mewujudkan satu akta baru, akta khusus yang akan diwujudkan dengan kadar yang segera, maksudnya as soon as possible. Yang mana akta itu untuk melindungi hak pekerja gig, pendapatan pekerja gig dan juga kebajikan keluarga gig. Saya dah survey satu Asia Tenggara ni. Saya cek di Singapura, di Indonesia, di Filipina, di Thailand,
Saya dapati tak ada mana-mana kerajaan pun yang mewujudkan satu akta khusus untuk kumpulan pekerja gig ekonomi. Hanya di Malaysia, hanya Barisan Nasional sahaja yang berani mewujudkan akta khusus untuk kumpulan pekerja gig ekonomi. Rider Food Panda pun dalam kategori gig ekonomi. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Mana nak cari gabungan yang macam ni, kan? Lagi apa lagi? Kerajaan juga akan menghapuskan AP import untuk kenderaan green technology, iaitu kenderaan EV, kenderaan elektrik. Lepas ni ramailah boleh pakai kereta elektrik dengan harga yang murah. Saya pun insya-Allah lah, kalau bini saya bagi, saya nak beli jugalah sebiji kereta elektrik. Nak beli yang kekar lah untuk daily car lah. Ambil anak sekolah, pergi pejabat, pergi Ipoh, pergi KL, macam tu lah. Itu cerita tuan-tuan lah, sikit sebanyak. Jadi, saya tu juga khas lah kepada rakyat Malaysia. Marilah bersama-sama dengan saya, kita mengundi Barisan Nasional, bawa kemenangan kepada Barisan Nasional. Dan saya tujukan khas untuk pengundi-pengundi di Parlimen Lumut, di Dun Pangko dan Dun Pasir Panjang. Berilah kemenangan kepada Dr. Zamri Kadir, Datuk Zaman Dun Pangko dan Saudara Haji Rafiq untuk Dun Pasir Panjang. Undi anda amat penting untuk kita melaksanakan janji padu. Kita nak Parlimen Lumut sebahagian daripada kerajaan Barisan Nasional nanti. Kita nak sebahagian dalam perjuangan ni. Kita nak ambil balik parlimen ni. Boleh? Boleh tuan, tengok saya punya SU cawangan saya bekerja kuat. Jawatankuasa ketua cawangan saya. Cawangan-cawangan lain pun macam itulah malam-malam. Cuma mereka tak buat lain lah. Saya ni memang jaga media. Bila jaga media ni, macam itulah kerja saya tuan. Kerja ni kerja sukarela lah. Bukan kerja yang berbayar. Okey tuan. Okey, clear dah apa yang saya sampaikan tentang Dr. Zamri Kadir, tentang saudara Datuk Zaman, tentang saudara Haji Rafiq. Clear kan? Jadi kepada pengundi-pengundi Lumut sekali lagi, berilah kemenangan kepada Dr. Zamri Kadir, kemenangan kepada Adun Pangko, Datuk Zaman, dan kemenangan kepada saudara Rafiq untuk Dun Pasir Panjang. Okey. Clear dah. Clear no. Clear no. InsyaAllah. Sebab apa? Janji padu satu tu bagi saya satu janji yang sangat istimewa kepada diri saya sendirilah. Sebab apa? Sebab saya ni walaupun kumpulan medium, tapi saya ada adik yang dari kumpulan 2208. Saya juga ada seorang Kak Ipa dalam kumpulan 2208. Jadi, kalau BN menang ni, keluarga adik saya pun dapat tambahan RM708 sebulan. Anak-anak nakan saya ni, nanti kau sambung ke universiti percuma. Dapat komputer riba percuma. Ya, Alhamdulillah itu yang saya nak lah. Kak Ipa saya pun sama lah. Dan ada ramai lagi lah anak-anak menakan yang susah. Jadi, kira Mangkah kali ini membawa satu kenangan yang hebat, satu pengalaman yang hebat, dan kita yakin dan percaya yang Barisan Nasional tetap menunaikan janjinya. Sebab apa tuan-tuan? Dulu tu di zaman Dr. Mahathir, negara kita tak mengamalkan konsep negara berkebajikan. Yang mencetuskan dasar negara berkebajikan ni adalah Datuk Seri Najib Tun Razak dengan dasar transformasi nasional, termasuk mewujudkan sebuah dasar yang disebut sebagai ekonomi dasar kehidupan rakyat. Okey, dasar ni dipadukan dengan nama transformasi ekonomi sisi keluarga, yang mana kita buat 3 kategori, kategori top, medium dan bottom. Itu jelas. Jadi, bila Barisan Nasional untuk padu GE50 ni, anda wajib percaya. Sebab kita yang mencetuskan transformasi ekonomi sisi keluarga. Tentulah Barisan Nasional akan berusaha.
Dan saudara harus tahu kan, bahawa ekonomi negara hari ini sedang memulih. Kan? Dan yang mengejutkan tuan-tuan, mata wang kita naik lagi. Sebelum manifesto BN dilancarkan, kedudukan mata wang kita RM RM4.75 berbanding 1 US dollar. Selepas manifesto padu lancar kan, diumumkan, mata wang kita naik kepada RM4.68 berbanding 1 US dollar. Dan semalam sebelum undi pos hari ini, semalam mata wang kita naik lagi pada RM4.52 berbanding 1 US dollar. Bermakna apa? Bermakna permintaan ringgit meningkat, melonjak. Keyakinan pelabur asing kepada Malaysia kembali. Alhamdulillah. Oh ni. Dah kembali. Alhamdulillah. Kan? Makna apa? Maknanya ekonomi kita dah mula